Hanya bermula sebagai hobi, siapa sangka kek lapis Sarawak telah menjadi punca pendapatan bagi usahawan muda yang berasal dari bumi kenyalang ini. Menggunakan sebaiknya ilmu yang dipelajari ketika menuntut di sebuah institusi kemahiran, Sharifah Azima, 29 tahun atau lebih dikenali sebagai Cik Moma, telah menjalankan perniagaan kek buatan sendiri secara dalam talian dengan jenama Moma Homemade Cake sejak 11 tahun yang lalu. Sebenarnya saya tak pernah terfikir yang saya akan berkecimpung dalam bidang perniagaan apatah lagi pembuatan kek lapis. Tetapi saya sedar saya seorang sangat cewek dari segi rasa dan rupa. Dan itu kata orang memaksa saya untuk belajar cara pembuatan kek lapis dan saya merupakan salah seorang penggemar yang suka berkongsi di laman sosial saya atas apa yang saya lakukan. Jadi di situ secara tidak sengaja saya berkongsi kata orang tu hasil kek saya, cara pembuatan saya, dan mendapat perhatian daripada rakan-rakan di laman sosial saya dan mereka berminat kata orang tu untuk membeli kek lapis saya lah. Dan di situ memulai perniagaan saya di laman sosial. Memulakan perniagaan sejak berusia 19 tahun lagi, menurut Azima, ibu bapanya merupakan tulang belakang yang menyokong usahanya itu. Masa tu saya banyak sangat kata orang tu tak tahu apa-apa dan ibu bapa saya banyak memberi pendedahan, semangat, motivasi, bantuan kewangan dan juga modal permulaan untuk saya ketika memulakan perniagaan, dan hingga kini mereka masih lagi membantu saya. Dan selain itu, saya boleh katakan kek lapis antara kek-kek Melayu Revolusi, dan saya sedar sekarang cabaran adalah pesaing kek lapis sendirilah. Mereka begitu aktif untuk memperbagaikan kek lapis dengan pelbagai rasa dan corak, dan saya sendiri sebagai peribadi terpaksa kata tu menjadi lebih kreatif untuk memastikan kek untuk lebih sedap dan mengikut trend-trend terkini. Berpegang pada prinsip usaha tangga kejayaan, Azima berharap agar perniagaannya akan terus berkembang maju dan turut memasang impian untuk memiliki premis perniagaan sendiri suatu hari nanti. Saya berharap apabila pandemik COVID-19 cepat-cepat berakhir, kita sebagai pengusaha kek lapis dapat bergiat lebih aktif seperti dahulu, dan dengan harapan saya sendiri dapat kata orang tu meluaskan lagi perniagaan saya, mengembangkan sayap saya dan perniagaan, dan membawa nama baik kata orang tu kek lapis Sarawak tu sendirilah, supaya bukan saja disukai di seluruh Malaysia, malahan seluruh dunia. Wah, ini memang satu kisah yang memberi inspirasi, bukan saja perniagaannya, Sugi. Beliau mulakan perniagaan pada usia 19 tahun dan mendapat sokongan ibu bapa. Itu yang paling penting. Betul. Lagi satu, katanya bila dah ada banyak saingan, kena cari jalan lain, kena luaskan lagi kreativiti tu supaya sentiasa unik produknya tu. Kek lapis Sarawak, siapa tak suka? Saya Sedap, memang kan? suka kek lapis Sarawak. Ada macam-macam orang kata pattern ataupun rasanya juga. Baik, kita akan ke resepi ataupun menu seterusnya, iaitu mi kolok. Kita bersama dengan Puan Siti Rahma Abdullah yang sudah pun terhubung dalam talian. Hello. Okey, Puan, kena unmute mic dahulu. Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari, Puan. Puan, mi kolok dengar pun dah lapar dah. Dekat depan ni ada 2 pinggan mi kolok. Hawa senyum sebab dia lapar. Okey, biasa mi kolok mungkin di Semenanjung pun kita selalu dengarkan, Puan. Tapi di Borneo, apa beza mi kolok dari sana, Puan? Okey, perbezaan mi kolok dari Borneo ataupun yang saya buat dekat sini memang tiada perbezaan dia, cuma saya specialkan, kreatifkan untuk topping mengikut trend masa kini, terutama sekali untuk suri-suri rumah tangga yang tak perlu memasak untuk anak mereka, topping-topping lauk. Jadi idea saya timbulkan idea tu supaya topping dia, kalau dulu mi kolok tu dia cuma daging ataupun ayam untuk topping. Jadi sekarang ni
ni untuk menambahkan cita rasa terutama sekali golongan kanak-kanak, sebab mi kolok Kak Siti ni ataupun mi kolok dari Sarawak ni dia tanpa bahan pengawet, dia sangat sesuai untuk orang dewasa ke yang suka makan mi. Jadi topping dia tu saya pelbagaikan, ada beberapa jenis topping. Kalau tak silap di restoran saya ada 10 lebih dari 10 jenis topping. Wow. Antaranya Puan? Antara dia mi kolok daging, mi kolok ayam, mi kolok meatball, mi kolok ayam barbecue, seafood, udang dan berbagai-bagai lagi topping yang lain. Okey, baik. Tapi sekarang ni Puan Siti, kita nak tahu secara asas dia dulu bagi mereka yang nak mempelajari buat mi kolok ni. Apa antara bahan-bahan yang perlu mereka ada? Okey, kalau yang untuk yang asas, yang asli, bahan-bahannya mi kolok sendiri, lepas tu minyak bawang yang sudah digoreng, garam, ajinomoto kalau suka, dan juga untuk dia punya bahan untuk lauk, saya gunakan sos tiram, cili, sambal kicap, daging yang sudah direbus ataupun yang kemudian kita hiris, bawang putih kisar, dan juga topping dia sayur toge dan juga sayur sawi, mengikut cita rasa masing-masing. Okey, dan mi kolok ni Puan kan ada 2 jenis biasanya lah, yang putih, yang kicap. Kalau Puan sendiri biasanya masak yang mana? Kalau dekat depan ni saya rasa yang putih ataupun yang kosong, tak ada kicap ke kat depan ni? Yang depan ni kicap dia saya asingkan sebab ada orang suka pedas, ada orang tak suka pedas. Jadi kicap itu untuk memudahkan klien-klien di KS ataupun customer saya asingkan kuah dia supaya mereka lebih mudah nak bagi dengan anak. Kalau saya masukkan sekali, nanti dia akan jadi pedas untuk hidangan kepada kanak-kanak. Okey, baik. Kalau Puan Siti sendiri kan, dari mana Puan pelajari ataupun dapat inspirasi membuat mi kolok ni? Okey, memang di Sarawak mi kolok adalah satu makanan yang memang mesti ada kepada orang Sarawak. Memang dari kecil saya nampak mi kolok sehingga kini mi kolok. Kemudian bila saya berhijrah ke Semenanjung, ke Kuala Lumpur, saya mendapat ilham untuk memasukkan menu ni ke dalam perniagaan saya dan juga memperbagaikan topping dia. Saya ada juga terbaca yang mi kolok ni ada nama lainnya, iaitu mi kampua ataupun mi rangkai. Adakah Puan tahu ada nama lain tak untuk mi kolok kalau di Sarawak? Ada nama tradisi apa-apa yang berbeza? Okey, mi kampua ni dia lain jenis. Dia lain jenis. Mi kampua ni lauk ataupun sos kuah dia lain. Mi kolok ni adalah kalau dalam bahasa Iban mi rangkai, mi kolok tu adalah mi kering. Mi kering. Dia adalah mi kering. Okey, baik. Tadi Puan ada kongsikan ada pelbagai jenis topping kan, ada meatball lagi. Jadi permintaan ataupun penerimaan pelanggan-pelanggan bagaimana? Lebih kepada yang klasik, yang basic, ayam dan daging, ataupun yang baru pun mereka boleh terima juga? Okey, mereka sangat menerima sebab ada yang suka ayam, ada yang suka daging. Jadi bila yang mendapat berbagai topping dan saya terangkan, Kak Siti terangkan kenapa Kak Siti adakan benda ni, dia menjadi satu tarikan sebab ada anak-anak yang dibawa datang suka ayam, suka daging, suka udang. So jadi memudahkan urusan orang tua untuk menjamu selera kepada anak-anak mereka. Okey, dan Puan boleh kongsikan selain daripada mi kolok, apa antara menu daripada Borneo yang Puan sendiri selalu makan ataupun selalu masak? Okey, sudah tentu laksa Sarawak, lidut ataupun ambuyat, mi Jawa special sate, nasi goreng aruk, nasi goreng dabal, nasi goreng corn beef, dan juga nasi goreng ikan terubuk, dan berbagai-bagai menu dari Sarawak yang saya sendiri perkenalkan untuk membantu memudahkan urusan orang ramai, terutama sekali musim pandemik ni tak dapat balik kampung kan. Bolehlah melepas rindu datang ke restoran Kak Siti. Okey. Baik, Puan. Mereka yang tak dapat balik kampung satu, mereka yang tak dapat nak pergi melancong ke Sarawak pun satu juga. Jadi kita nak tahulah, hari ini kita banyak belajar tentang menu-menu utama kan. Jadi nak tahu apa antara pencuci mulut istimewa dari Sarawak?
Okey, kalau di restoran saya menghidangkan 3 layer gula apung, ABC gula apung dan juga ais ataupun ais jagung gula apung. Okey, tadi Puan kita berbalik pada menu-menu yang Puan kongsikan tadi. Puan ada berkongsi nasi goreng dabai. Semalam salah seorang penerbit kita telah berkongsi mengenai buah dabai ni. Dia dipanggil Sarawak Black Olives dan bermusim juga ya. Saya carilah menu-menu. Antaranya nasi goreng dabai dan dikatakan buah dabai ni boleh mencuci darah kita. Mungkin pun boleh kongsikan keistimewaan nasi goreng dabai ni. Apakah rasanya sebenarnya? Okey, nasi goreng dabai ni kalau orang muda terutama sekali mungkin dia duduk di tanah Semenanjung ni mereka tak biasa dengan rasa, tetapi bagi orang yang dari Semenanjung yang datang ke Sarawak duduk lama, mereka tahu macam mana keistimewaan buah dabai ni sebab rasa dia yang lemak-lemak, kemudian dia adalah kalau dulu dia memang dari buah hutan asli, memang susah didapati dan memang bermusim. Okey. Mahal tak Puan buah dabai ni? Apa dia? Mahal tak harga buah dabai ni memandangkan dia sekarang bermusim? ni bila musim macam ni harga dia memang mahal tapi murah daripada harga emas 1 gram. Okey, baik. Masih lagi mahal lah kalau Masih kita lagi dengar mahal. banding dengan emas pula ya. Okey, baik Puan. Jadi bagi mereka yang ingin mencuba menu-menu mi kolok, tadi ada macam-macam Puan kata ada berbagai jenis mi kolok. Di mana restoran Puan? Okey, kepada yang suka mencuba mi kolok ataupun yang belum pernah merasa mi kolok, mencuba berbagai topik, restoran saya berada di pusat perniagaan di Atmosphere Bandar Equine di Seri Kembangan. Dia di kawasan situ saja, tak jauh daripada Pasar Borong. Wah, kita tengah shock tengok video mi kolok ni. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Siti Rahmah Abdullah kerana berkongsikan mengenai Saya ucapkan keistimewaan mi terima kolok kasih ni. juga. Terima kasih Puan. Ya, terima kasih sama-sama. Thank you juga invite saya untuk tengah hari ini. Okey. Terima kasih. Jaga diri. Jaga diri Puan. Waalaikumsalam. Okey, hawa semakin kuatlah bunyi perut awak berkokok. Janganlah Sugi, saya tengah tunggu masa nak habis ni. Wah, okey baik. Sementara hawa mengambil bau walaupun ada mask, kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Kuat. Wanita hari ini.